Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Normazila binti Ismail daripada Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Sikap Tidak Bertoleransi Terhadap Ketidakpastian dalam Kalangan Remaja. Tujuan kajian. Penulisan artikel ini bertujuan untuk membincangkan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian dan faktor-faktor yang menyebabkannya berlaku. Sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian adalah ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui dalam situasi yang tidak pasti. Menurut Clayton 2016, sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian timbul daripada kebimbangan yang pada asalnya dikenali sebagai ketakutan terhadap perkara yang tidak diketahui kerana kurangnya maklumat pada mana-mana tahap kesedaran atau proses pemikiran. Menurut beliau lagi, pada tahun 2016, menjelaskan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian, intolerance of uncertainty atau IU, sebagai ketidakupayaan individu untuk menahan tindak balas yang tidak menyenangkan yang dicetuskan oleh ketiadaan maklumat yang jelas, penting atau mencukupi dan tercemar oleh persepsi ketidakpastian yang berkaitan. Menurut Clayton et al. 2007 tahun 2007 pula, individu yang tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian cenderung menganggap bahawa kemungkinan kejadian negatif di masa depan adalah tidak dapat diterima dan berpotensi mengancam tanpa mengira sejauh mana kebarangkalian kejadian tersebut. Clayton 2012, orang yang tidak dapat menunjukkan toleransi terhadap ketidakpastian akan mentafsir segala yang samar-samar sebagai ancaman. Mereka mungkin cenderung untuk mengelak dari situasi atau keputusan yang melibatkan ketidakpastian kerana hal ini boleh meningkatkan kebimbangan mereka. Konsep IU dikaitkan dengan gangguan kecemasan umum, Generalized Anxiety Disorder GAD, Dugas et al. 1997, dan gangguan obsesif kompulsif disorder OCD, Ling et al. 1997. Sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian dilihat sebagai ciri umum dalam konteks ancaman mungkin menimbulkan ketakutan dan kebimbangan menurut Yuan Gu et al. 2020. Sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian adalah berbeza dari satu individu ke individu lain dan ianya dapat mempengaruhi cara mereka menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Kajian literatur. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian. Yang pertama, faktor pengalaman lepas. Menurut Smith 2019, individu yang mempunyai sejarah trauma lebih cenderung untuk mengembangkan tahap sikap tidak bertoleransi yang lebih tinggi terhadap ketidakpastian daripada mereka yang tidak mengalami trauma. Garcia 2020. Individu yang mengalami tahap kesukaran yang tinggi semasa zaman kanak-kanak lebih cenderung untuk menunjukkan sensitiviti kebimbangan yang meningkat, seterusnya menyumbang kepada tahap ketidaktoleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian. Kedua, faktor budaya. Ketidakpastian boleh dipengaruhi oleh faktor budaya dalam pelbagai cara seperti kepercayaan, norma dan sistem sokongan sosial, perkembangan dan ekspresi emosi. Menurut Matsumoto et al. 2017 serta penilaian emosi. Menurut Scherer and Broch 2009. Ini adalah pertimbangan penting kerana faktor budaya memainkan peranan utama dalam pengalaman dan ekspresi masalah kesihatan mental. Kemahiran budaya dalam penjagaan kesihatan mental adalah penting untuk memastikan bahawa penjagaan sensitif terhadap pengaruh budaya ini. Faktor ketiga adalah faktor personaliti. Neurotikisme mencerminkan kecenderungan individu untuk menunjukkan emosi negatif seperti kegelisahan, ketakutan, cemas dan kebimbangan.
Menurut Barenboim et al. 2008 dan Birrell et al. 2011, kajian menunjukkan bahawa sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian yang tinggi cenderung mempunyai tahap neurotikisme yang tinggi. Mereka cenderung untuk mengelakkan situasi yang tidak jelas, Lokman et al. 2010, dan cenderung memberikan penilaian yang negatif terhadap situasi yang tidak pasti dan menyimpang lebih banyak daripada penilaian objektifnya, Hirsch et al. 2008. Individu yang mempunyai orientasi yang tinggi untuk kesempurnaan ataupun perfectionist cenderung mempunyai tahap sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian yang lebih tinggi untuk ketidakpastian. Walau bagaimanapun, masih ada perdebatan sama ada ini berkaitan dengan orientasi positif atau negatif kepada kesempurnaan menurut Pearl et al. 2006. Orang yang merasakan keperluan untuk mengawal segala-galanya dalam hidup mereka mungkin mengalami kesukaran menangani situasi di mana mereka tidak mempunyai kawalan sepenuhnya. Sambungan kepada faktor ketiga iaitu faktor personality. Individu yang mengalami anoreksia dan bulimia nervosa juga menunjukkan tahap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian yang tinggi berbanding individu yang mempunyai kawalan yang sihat terhadap pemakanan. Menurut Frank et al. 2012, Casby et al. 2017, Stamham et al. 2015. Menurut Casby et al. 2017 juga, kajian mengenai peranan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian dalam gangguan makan menunjukkan bahawa akan wujud kesan secara langsung kepada pesakit. Beliau juga menyatakan kebimbangan yang berlaku dan menyebabkan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian dalam situasi-situasi yang tidak pasti mungkin membangkitkan tingkah laku gangguan makan yang tidak sesuai bertujuan untuk mengurangkan ketidakpastian. Bagi individu yang mempunyai sensitiviti tinggi terhadap kebimbangan pula, mungkin lebih mudah terdedah kepada ketidakpastian yang meningkatkan tahap kebimbangan mereka. Terdapat kajian yang menyokong perkaitan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian dengan gejala kebimbangan, gangguan obsesif kompulsif OCD, gangguan berkaitan trauma, kemurungan, penggunaan bahan dan psikosis. Garemy et al. 2017, Gentis et al. 2011, Creamer et al. 2015, Oglesby et al. 2016, Shihata et al. 2017 dan Watt et al. 2010. Remaja yang mempunyai harga diri yang rendah juga mungkin merasakan tidak dapat mengatasi ketidakpastian sehingga menyebabkan perasaan cemas dan tidak selamat. Dan faktor yang keempat adalah faktor sosial. Terdapat kajian menunjukkan korelasi sederhana yang konsisten antara sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian dan social anxiety, SA, kebimbangan sosial, oleh Bolen et al. 2014, Michelle et al. 2016, Noor et al. 2013, Till et al. 2015, Whiting et al. 2014. Walau bagaimanapun, tiada kajian secara khusus yang mengkaji sumbangan perbandingan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian berbanding dengan faktor risiko kognitif lain yang berkaitan dengan social anxiety seperti ketakutan terhadap penilaian negatif FNA dan ketakutan menerima penilaian negatif daripada orang lain oleh Lewetson et al. 2013 serta kepekaan terhadap kegelisahan iaitu ketakutan akan munculnya sensasi badan yang dianggap berpotensi bahaya. Sehubungan itu, situasi ini akan meningkatkan kegelisahan. Narogan Gainey 2010 melalui dua faktor risiko kognitif yang sebelum ini dikaitkan dengan SA. Kajian-kajian ini menunjukkan bahawa sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian bukan sahaja dikaitkan dengan kebimbangan sosial tetapi juga mempunyai korelasi yang signifikan dengan gangguan obsesif kompulsif OCD, Bolen et al. 2009, gangguan panik, Kelton et al. 2012 dan gangguan tekanan pasca trauma PTSD,
Fatner et al. 2013 dan A 2020. Berikut merupakan model konsep sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian, Model of Intolerance of Uncertainty oleh Dugas et al. Tahun 1998. Menurut model konsep tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian, Model of Intolerance of Uncertainty dibangunkan oleh Michel Dugas et al. Pada tahun 1994 menerangkan hubungan antara sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian, kebimbangan dan gangguan kecemasan. Model konsep sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian menjelaskan bahawa individu dengan kecemasan yang berlebihan dan strategi penghindaran, Dugas 2007. Model ini menekankan bahawa sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian merupakan faktor penting dalam mempertahankan kecemasan berlanjutan. Perbincangan. Bagi membantu murid-murid mengurangkan sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian, saya senaraikan di sini terdapat 4 cadangan yang boleh digunakan. Yang pertama, kaunselor atau guru kaunseling boleh memberikan panduan yang boleh dipilih. Murid-murid boleh diajar kemahiran pengurusan tekanan seperti perancangan masa, penyelesaian masalah dan komunikasi yang berkesan bagi membantu individu berasa lebih bersedia dan yakin dalam menangani situasi yang tidak menentu. Yang kedua, terapi tingkah laku kognitif, Cognitive Behaviour Therapy, CBT, boleh membantu individu mengenal pasti dan mengubah corak pemikiran negatif yang berkaitan dengan ketidakpastian. Melalui CBT, mereka boleh mempelajari cara berfikir yang lebih rasional dan efektif yang berkaitan dengan situasi yang tidak pasti. Boswell et al. 2013. Terapi tingkah laku kognitif boleh membantu individu memahami dan mengubah corak pemikiran tidak sihat yang berkaitan dengan ketidakpastian. Yang ketiga, peranan ibu bapa dalam menggalakkan anak untuk membina keyakinan dalam menghadapi ketidakpastian dapat membantu mereka merasa lebih kuat dan bersedia menghadapi cabaran. Setiap anak mempunyai keperluan dan keutamaan yang berbeza. Jadi, amat penting bagi mereka diberikan sokongan yang sesuai dengan keperluan mereka. Sokongan emosi yang kuat kepada anak seperti mendengar, menyokong dan menolong mereka mengatasi ketidakpastian perlu diberikan perhatian. Keempat, tahap sokongan sosial yang diterima seseorang juga boleh mempengaruhi cara mereka menangani ketidakpastian. Orang yang mempunyai sokongan sosial yang kuat mungkin berasa lebih selamat dan lebih mampu untuk mengatasi ketidakpastian. Rumusan. Batasan ketara penyelidikan mengenai faktor sikap tidak bertoleransi terhadap ketidakpastian, Intolerance of Uncertainty, IU, ialah kajiannya sebahagian besar terhad kepada negara kaya dan barat. Menurut Birrell et al. 2011, Dicker et al. 2017, Helson et al. 2013. Beberapa kajian analitik faktor dijalankan ke atas sampel bukan barat telah melakukan perbezaan antara budaya yang halus tetapi ketara. Hong and Lee 2015, Norton 2005, Young 2013. Oleh kerana kejadian serta ekspresi gangguan kebimbangan dan kemurungan berbeza-beza merentasi sempadan budaya negara. Kesley Braumet 2013. Kemurungan dan IU adalah penentu utama gangguan kecemasan dan serta kemurungan. Clayton 2016. Perbezaan silang budaya atau merentas negara dalam IU dijangka. Kejadian perbezaan rentas negara yang besar, Hosfeld et al. 2010 dalam mengelak ketidakpastian konsep yang berkaitan dengan IU pada peringkat individu. Flores et al. 2018 juga menyokong berlakunya silang budaya atau perbezaan rentas negara dalam IU. Selain itu, kajian baru-baru ini telah menunjukkan bahawa struktur faktor IU mempunyai perbezaan halus antara kumpulan IU tinggi, sampel klinikal dan rendah. Sinahata et al. Oleh itu, mengkaji struktur faktor IU di negara yang berbeza, terutamanya di negara bukan barat, dan membangun adalah penting. Sekian, terima kasih daripada saya.